Adila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar sains tingkatan 5. Okey, minggu lepas hari tu punya kelas, kita belajar tentang jenis-jenis mikroorganisma. Adila, boleh tak Adila bagi saya satu contoh jenis mikroorganisma yang cikgu dah belajar? Mikroorganisma. Apa? Cikgu ada bagi berapa jenis mikroorganisma ada? Ingat lagi tak? Cuba tengok yang cikgu paparkan ni. Okay, ada berapa mikroorganisma Adila? 5. 5. Okay, yang pertama? Fungi, alga, protozoa, bakteria, virus. Fungi. Fungi. Fungi lah Adila. Okay, fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okay, apa maksud mikroorganisma tu Adila? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, terima kasih. Maksudnya kecil sangat. Kamu tak boleh tengok dengan mata kamu. Kena tengok guna mikroskop. Okey Adila, boleh ya? Ingat ya, 5 tadi ya. Bukan funginya, fungi. Okey. Okey, so kita sambung. Okey, semalam tu kita dah belajar mengenai fungi iaitu kulat dari segi saiz dia, bentuknya, nutrisinya, habitatnya dan cara pembiakan. Adila dah beli buku kerja belum? Ada cikgu. Ada. Okey, dah buat dah yang minggu lepas punya. Minggu lepas yang hari tu punya. Soalan tu. Soalan tu. Sikit baru je sikit. Tak apa, cuba buat sebab tak ada sikit-sikit. pun teks. Yalah. Nanti kan cikgu ada bagi yang link tu, link ke buku teks tu, kamu tengok je kat situ, boleh? Okey. Okey. So, hari ni kita nak tengok alga. Okey, macam mana bentuk alga, saiz alga, macam mana dia makan. Okey. So, yang pertama alga. So, ice. Okay, saiz alga. Alga ni kalau kamu perasan tak Adila, kalau dekat sungai ke kolam-kolam ke ada yang benda hijau-hijau, daun-daun warna hijau tu, perasan tak? Bentuk dia macam ni. Alga laut. Pernah tak tengok yang ini alga laut Adila? Pernah tak? Dalam laut lah. So, yang kedua contoh alga adalah Spirongia ataupun Chlamydomonas. Okay. So, ketiga-tiga ini adalah contoh-contoh alga. Okay. So, alga ni dia ada saiz yang berbeza. Okay. So, ada 3. So, sama juga macam yang semalam kulat. Kulat pun ada yang mikroskopik dan mikroskopik saiz dia. Okay, untuk alga pun ada. So, ada alga yang mikroskopik yang mana kamu boleh lihat dengan mata kasar. Dan ada juga alga yang mikroskopik yang kamu tak boleh tengok mata kasar. Contohnya Chlamydomonas dan Spirongia. Okay, yang boleh tengok mata kasar adalah alga laut ni. Okay, saiz dia. Okay, saiz dia adalah antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okay. So, itu adalah saiz. Okay, kemudian bentuk atau struktur asas. Okay, alga ni adalah unisel. Okay, contohnya macam Chlamydomonas. So, kamu kena lihat contoh. Kadang-kadang soalan dia akan bagi gambar ni je. Dia tanya ini alga ke, kulat ke, protozoa ke, bakteria. So, Adila kena tengok betul-betul. Ini adalah bentuk untuk alga. Okay. Kemudian, unisel. Unisel Chlamydomonas. Multisel pula adalah Spirongia yang mana kalau alga ni dia ada klorofil. Dia ada klorofil. Apa maksud klorofil? Klorofil ni maksudnya dia adalah salah satu kloroplas yang mana dia boleh buat makanan sendiri. Macam daun tu. Kenapa daun tu warna hijau Adila? Kenapa daun warna hijau? Kenapa daun tak warna kuning ke, putih ke? Sebab dia ada yang ini, kloroplas, iaitu kloroplas ni gunanya adalah untuk buat makanan. Untuk buat makanan, apa nama prosesnya? Fotosintesis. Fotosintesis. So tengok kepada nutrisi. Bagaimana dengan alga? Kebanyakan alga dia warna hijau. Sebabnya ada klorofil. Macam cikgu cakap tadi sebab ada klorofil. So, dia boleh buat makanan sendirilah. Perkara ini dia membezakan antara alga yang mikroskopik
daripada mikroorganisma lain. Klorofil ini membolehkan alga membuat makanan sendiri melalui proses apa? Adila, nama prosesnya apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Kemudian habitat. Habitat tu apa? Macam yang semalam kita belajar fungi tadi, fungi ataupun kulat, kita belajar dia duduk sama ada dia menumpang pada benda hidup atau dia menumpang pada benda yang bukan hidup. Assalamualaikum Mukris. Sehat Mukris? Mukris, ada mic tak? Ya. Ya, sehat ke Mukris? Alhamdulillah sehat. Okey, minggu lepas yang hari tu punya kelas tak masuk kan Mukris? Ada belajar tak apa yang cikgu tunjuk tu Mukris? Tak ada. Tak ada, tahu dah. Okey, nanti tengok apa yang nanti cikgu forward lagi sekali ya, buat nota sikit-sikit ya. Okey. Mukris kan nak SPM tahun ni, Mukris kena rajin. Okey, so habitat untuk alga adalah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Apa maksud habitat? Habitat ni adalah tempat untuk dia hidup kat mana. Okey, macam yang semalam tu bakteria. Bakteria dia duduk dekat benda hidup ataupun benda yang bukan hidup. Okey, so kalau Mukris yang baru masuk hari ni, cikgu tunjukkan sikit lah. Kita semalam, hari tu kita belajar mengenai mikroorganisma. Apa maksud mikroorganisma? Mikroorganisma adalah hidup mikroorganisma. Kalau kamu tengok sini adalah organisma seni yang hanya boleh dilihat ikut kepada mikroskop. Dia tak boleh tengok mata kasar. So mikroorganisma ada 5. Fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. So kita dah belajar fungi. So hari ni kita belajar tentang alga. Okey, so tak apa. Mukris dengar je apa yang cikgu nak cakap. Kalau cikgu soal baru jawab. Cara pembiakan untuk alga. Kalau tadi semalam kita belajar tu fungi itu melalui spora. Tetapi kalau alga dia membiak secara aseks. Melalui belahan dua. Dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti spirongia pula membiak secara seks melalui konjugasi. Maksudnya kalau secara aseks belahan dua. Belahan dua tu macam mana? Contohnya yang inilah. Yang ini adalah pembiakan aseks iaitu belahan dua. Yang ini pembiakan seks. Apa beza dia? Kalau kamu tengok dekat sini, aseks maksudnya dia akan combinekan dia punya spirongia ni, Chlamydomonas. Dia akan berlaku mitosis kat dalamnya, kemudian dia akan pecah. Barulah dia akan pecah kepada anak-anak yang satu tadi. Sekali lagi, dia daripada yang ini, dia akan melakukan proses mitosis. Kita dah belajar kan mitosis. Mitosis tu maksudnya dia akan berkembang, sel yang sama. So nanti dia akan keluar macam itu. Tapi kalau pembiakan aseks, maksudnya gamet daripada dua ni, seks ni maksudnya daripada dua Chlamydomonas tadi dia akan membiak, dia akan berkonjugasi, kemudian dia akan jadi zygote, kemudian daripada situ dia akan melakukan proses meiosis dan terhasillah sel-sel yang baru. Perlu ke detail benda ni? Tak perlu. Kamu hanya perlu tahu bagaimana dia cara membiak. Dia aseks dan seks. Itu sahaja. Hari Isnin hari tu siapa yang tak datang? Yang kuarantin? Positif. Ciam Dibau dengan Kama. Ciam Dibau. 5 beta. Tak tahu nama lah. Ciam Dibau. Kelas Kak Yohanes. Okey. Ciam Dibau dengan? Kamaruzaman. Okey, kemudian untuk protozoa, untuk protozoa pula, tadi kita dah belajar mengenai saiz tentang alga. Hari ini kita nak belajar mengenai protozoa pula. Saiz protozoa adalah mikroorganisma unisel. Yang tadi kalau alga ada unisel, ada multisel. So,
Saiz dia adalah antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Okay, yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Okay. Kemudian bentuk dia. Okay, protozoa ni bentuk dia macam ini. Nampak tak? Macam selipar. Mukris, bentuknya macam selipar kau tak Mukris? Saya punya lagi cantik. Oh, kamu punya lagi cantik. Okey, nama macam selipar ni namanya adalah Paramecium. Okey, ini adalah kategori protozoa. Okey, Paramecium ni dia bentuk macam selipar. Okey, yang mana dia ada mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecut, membran sel dan rambut yang dipanggil silia. Okey, so dia ada rambut. Rambut dia ni mudahkan dia untuk bergerak. Okey. Kedua contohnya adalah ameba. So ameba ni bentuknya boleh ubah-ubah. Okey, dia akan ubah ikut kepada dia punya pergerakan lah. So dia sama juga, dia ada nukleus, sitoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecut dan membran sel. So kalau kamu lihat dekat sini, okey, cikgu kena hafal ke apa kandungan dekat dalam ni, tak payah nak. Kamu hanya hafal macam mana dia punya bentuk dan contoh dia. Kalaulah dia bagi antara A, B, C, D, manakah protozoa? A dia bagi Paramecium, B dia bagi alga laut, C dia bagi tentang Spirongia. Mana satu adalah protozoa? So kamu kena tahulah. Kadang-kadang dibagi bentuk gambar. Gambar tu daripada gambar, contoh ada bentuk selipar ni, confirm dia adalah protozoa. Okey. Kemudian, nutrisi. Nutrisi ni apa maksudnya? Cara dia makan. Nutrisi ni bagaimana dia makan? Okay, kalau protozoa ni dia akan macam alga tadi, dia ada kloroplas. Kloroplas tadi dia boleh buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okay, tapi kalau untuk protozoa, protozoa kita dapat protozoa yang menjalankan fotosintesis sama juga. Okay, contohnya macam Euglena. Dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium ameba. Mendapatkan nutrien melalui fagositosis. So, maksudnya dekat sini, ada juga yang bersifat parasit. Ada yang juga yang boleh buat makanan sendiri. Dan ada juga yang cari makannya melalui fagositosis. Fagositosis ni apa? Yang ini apabila contohnya ameba ni. Ameba ni dia akan membentuk satu kaki palsu. Yang mana kaki palsu nanti, kena nampak dah ni, ni kaki palsu dia. So dia akan mengepung makanan tersebut, dia akan trap makanan tersebut, so dia akan makan. Ini adalah cara macam mana protozoa makan. Melalui kaki palsu. So maksudnya kaki palsu dia tak akan gerak, dia akan kepung makanan tersebut. So dia akan membentuk vakuum makanan. So makanan tadi dia akan cernakan dan diserap. Nutrien akan diserap. Kemudian cara pembiakan protozoa. Protozoa dia akan macam tadi, alga dia membiak melalui aseks dan seks. Sama juga macam protozoa. Protozoa pun dia ada membiak, cara pembiakannya antara aseks ataupun seks. Seks ni yang tadi cikgu cakap belahan dia dua. Belahan, nampak tak selipar tadi? Dia akan belah dua, so dia akan jadi dia punya anaknya lah. Kalau aseks maksudnya dia akan gabung. Dia akan gabung, so dia akan jadi pecah lagi bentuk, dia akan melakukan proses meiosis. Yang ini belahan dia dua, ameba yang melalui belahan dia dua. Daripada satu sel tadi dia akan belah dua. Yang bawah ni baru secara seks. Seks ni, kalau nak ingat seks ni macam mana? Macam kamu lah. Manusia. Manusia kalau lelaki dengan perempuan berhubungan seks, maksudnya dia akan menghasilkan anak. Sama lah juga macam protozoa. Apabila dua protozoa ini berhubungan seks, dia akan melakukan kat sini, dia akan menghasilkan proses meiosis, iaitu dia akan menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak. Kemudian habitat. Habitat ni apa? Tempat duduk ataupun tempat tinggal untuk protozoa. Protozoa, contoh macam Paramecium, dia akan tinggal dalam air tawar.
Okay. Untuk ameba dekat tempat yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. So keempat-empat tempat ini tempat ameba duduk. Okey. So kita masuk kepada yang seterusnya iaitu bakteria. So bakteria kita lihat bagaimana. Cikgu akan Mukris, kalau Mukris tengok, cuba Mukris tengok dekat Mukris dengan Adila. Cuba tengok dekat dalam cikgu punya apa namanya? Yang cikgu bagi minggu lepas yang kelas hari tu. Cikgu ada bagi tentang apa namanya? Nota ringkas. Okey, nota ringkas tentang bagaimana cara makan. Okey, kalau kamu tengok kat sini, sekejap ya, cikgu tunjukkan dekat kamu ya. Kalau kamu tak buka lagi. Adila dah buka dah yang nota ringkas yang cikgu bagi tu Adila. Ada dah buka dah. Dah buka dah kan. So kamu boleh tengok daripada situ. Yang ini cikgu punya ni dia nampak macam panjang. Okay, so nampak macam panjang. Okay, so kita tengok dekat yang kamu dah yang cikgu tunjuk yang semalam tu. Okay, so nanti boleh tengok ya dekat dalam yang cikgu bagi hari tu. Okay, so yang ini yang cikgu terangkan ni dia mendalam sikit. So yang itu short note. So kamu tengok short note. Tapi cikgu kena terangkan jugalah. Sama je sebenarnya, tak ada masalah pun. Okay. Bakteria, saiz dia adalah unisel yang mana dia berukuran 0.2 mikrometer sehingga 10 mikrometer. Bakteria ni dia boleh tengok daripada mikroskop sahaja. Kalau kamulah selalunya kena jangkitan bakteria, doktor akan bagi kamu ubat apa? Antibiotik. Dia kata, Adila habiskan antibiotik. Ubat antibiotik ni kena habiskan. So maksudnya kamu kena habiskan ubat. Kenapa? Selagi kamu tak habiskan, kamu tak makan habis, bakteria tersebut dia akan hidup balik. Dia tak akan mati sepenuhnya. Okay, kemudian bentuk bakteria. Okay, bentuk bakteria kita ada bentuk sfera ataupun coccus, pilin, spirillum, root, bacillus dan coma, vibrio. Okay. So ini adalah keempat bentuk untuk bakteria. So ada 4 bentuk, saya kena ingat ya. Okay, struktur asas. Okay, asasnya, kalau untuk bakteria sebenarnya dia ada dinding sel. Okay, yang inilah dinding sel dia yang teguh memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Asid amino dan polisakarida. Okay. Setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. So dia ada kapsul. So ini adalah kapsul dia lah. Okay. So setengah bakteria mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili. Okay. Pili. Okay. Rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Setengah bakteria juga mempunyai struktur seperti eco yang dikenali sebagai flagellum. Sekejap ya. Ya ya.
Okey, so struktur asasnya. Okey, ini adalah struktur asas kapsul melindungi dinding. Okey dah. Nutrisi. Okey, nutrisi ni maksudnya bagaimana cara dia makan. Okey, cara dia makan. So, bentuk nutrisi, bagaimana bantu bakteria makan. Okay, bakteria mempunyai klorofil yang menghasilkan makanan yang sendiri. Okay, sedangkan bakteria pun ada bersifat parasit. Parasitnya apa? Macam mukris. Mukris. Oh, mukris. Kau rasa kau bersifat parasit tak? Parasit ni macam mana? Apa benda? Apa maksud parasit? Macam contohnya, mukris bersifat parasit. Apa maksud parasit? Pernah tak tengok cerita Korea nama parasit tu? Tak pernah, saya tak layan Korea. Macam kutu, kalau kutu Oh, dia, tahu. dia akan duduk dekat rambut, lepas tu dia akan serap darah kan. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Dia ambil benefit, advantage daripada dia punya tempat dia untuk perumahnya tu. So, kamu semua jangan bersifat parasit lah. Okay? Boleh ke mukris? Ke mukris memang bersifat parasit? Boleh. Ke mukris bersifat saprofit. Saprofit ni macam mana pula? Yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang dah mati. Apa gunanya pula ambil makanan? So, benda yang dah mati, dia ada dia punya nutrien dia. Okay? So, habitat bakteria ditemukan dekat udara, air, tanah, dan bahan yang reput. Cara pembiakan. Cara pembiakan macam tadi, kita ada secara sex dan sex, iaitu sex belahan dia dua. Sex bila dua sel tersebut dia akan membentuk tube konjugasi, dia akan bertemu antara dua sel, kemudian dia akan perpindahan bahan genetik dan sel anak dengan kandungan genetik yang sama, terhasillah sel anak. Kalau belahan dia dua, daripada satu sel induk dia akan belah jadi dua sel anak. Tak payah cikgu nak terangkan secara detail. Yang penting kamu tahu asasnya cukuplah. Kemudian ciri istimewa. Bakteria, contohnya macam Bacillus anthracis, dia akan bentuk endospora, yang mana dia akan dapat bertahan dengan persekitaran yang ekstrim. Seperti kawasan yang terlalu panas, yang terlalu sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ataupun spora ialah spora yang terbentuk dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Maksudnya yang ini dia ada permukaan perlindungan. Nampak tak gambar ni? So ini adalah permukaan perlindungan. So permukaan perlindungan ni dia akan pecah bila persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan yang seterusnya dan akan bercambah membentuk bakteria yang baru. So ini adalah ciri istimewa bakteria. So bakteria je ada special karakteristik macam ini. Okey, last sekali adalah virus. Ni dah habis dah. Okey, virus ni lagi kecil daripada bakteria. Dia macam ini tau susunan dia. Okey, pertama fungi. Lepas fungi tadi alga. Lepas alga tadi protozoa. Lepas protozoa bakteria. Saiz dia makin kecil. Maksudnya fungi tadi lebih besar berbanding protozoa. Dia akan berbanding alga. Alga lebih besar daripada protozoa. Protozoa lebih besar daripada bakteria. Bakteria lebih besar daripada virus lah. Mikroorganisma yang paling kecil paling seni adalah virus. So dia punya saiz kalau kamu tengok 0.5 mikrometer yang boleh tengok guna mikroskop elektron saja. Selalunya mikroskop cahaya je, tapi ini virus sebab dia terlalu kecil, kita lihat dia dalam mikroskop elektron. Bentuk dia yang berbeza. Contohnya macam tadi yang bakteria tadi bentuk dia berbeza. Kita ada bentuk sfera. Sfera ni bulat lah. Helix ni contohnya virus mozaik. Polyhedral dan kompleks. Ini adalah bentuk-bentuk bentuk virus. Macam sekarang ni kita ada virus coronavirus. Agak-agak Adila, coronavirus tu bentuk apa
sfera ke, helix ke, polyhedron ke, kompleks. Cuba kamu search kat Google. Bentuk virus coronavirus. Cuba kamu tengok. Cuba search nanti. Nanti bagi tahu dengan cikgu tau. Mukris, boleh Mukris? Mukris. Ya. Nanti kau search nanti bagi tahu cikgu bentuk apa coronavirus tu. Antara 4 bentuk ni dia bentuk apa? Okey. Okey, nanti bagi tahu cikgu mungkin. Okey, struktur asas. Okey, bentuk asasnya, virus terdiri daripada berbenang asid nukleik atau asid ribonukleik, iaitu ada DNA dan ada RNA. Sebab itu kenapa dia boleh membiak dengan cepat. Kenapa dia cepat saja membiak? Okey, sebab dia ada DNA dan RNA, dia membawa genetik. Okey, yang mana RNA dan DNA ni dilindungi oleh lapisan protein. Okey, seperti kapsid yang membentuk virus. Okey, so kalau kamu tengok sini ciri-ciri khasnya, dia bentuk macam ni. Okay, virus tu bentuk dia macam ni. Nampak? Bentuk dia macam ni. Ini kalau bentuk dia macam ini, sebab tadi cikgu dah ajar bentuk dia ada 4. Okay, kalau yang tadi ni, ini adalah bentuk kompleks. Kalau bentuk macam ini, bentuknya kompleks. So ini ada imbasan halaman AR, so kamu boleh imbas nanti, kamu akan dapat gambar 3D ikut kepada handphone masing-masing. So virus ni, special karakteristik dia beza daripada organisma lain. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana dia tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya. Dia akan jangkit macam virus COVID, dia akan kalau terkena dekat kamu, so kamu yang akan kena terjangkit. Sebab itu kamu demam, batuk, sesama. So benda ini menjangkiti sel perumahnya. Contoh bakteria, haiwan dan tumbuhan. Dia akan menunjukkan urutan proses pembiakan bakteria dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumahnya. So inilah yang pertama, virus tadi dia akan melekat. Nampak? Dia melekat dekat sini. Melekat kat mana? Sel perumahnya. Contoh sel perumahnya kat sini adalah bakteria. So, nanti virus nanti dia akan keluarkan bahan genetik dia. Dia akan keluar kat sini. So, virus nanti dia akan suntik bahan genetiknya, DNA ke dalam sel bakteria. Kemudian bahan genetik virus mengambil alih kawasan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapisid. Kemudian bilangan virus baharu yang dihasilkan dalam sel bakteria kian akan bertambah. So dia akan semakin bertambah. Kemudian virus baru tadi dia akan memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel-sel yang lain. So dia akan membiak, so dia akan serang balik. Sebab itu kenapa virus macam coronavirus COVID ni, dia mudah untuk berjangkit sebab bila dia dah bermutasi macam ini, dia akan hasilkan banyak sel virus yang baru, so dia akan serang balik sel perumahnya. So itu sahaja yang kita akan belajar. So sebenarnya dalam kehidupan kita, kamu tak nampak dengan mata kasar sebab mikroorganisma tak dapat mata kasar. So kalaulah dia mesti akan hidup dekat dengan kita sekali, mikroorganisma. Ada mikroorganisma yang baik, ada mikroorganisma yang tak baik. Contoh mikroorganisma yang baik, contohnya yeast. Yeast kita nak buat apa, Adila? Yeast kita nak buat apa, Adila? Mak kamu selalu guna yeast buat apa? Buat kuih. Mak kamu selalu guna yeast tak? Buat apa? Buat kek guna yeast. Kau biar betul. Muklis buat apa Muklis kalau yeast? Kuih apa contoh? Donat. Roti. Ya ke Muklis? Sebab tak pernah pergi tolong mak. Sebab itulah Adila. So musim-musim jangkitan ni, so macam mana kita nak kill the virus ke bakteria ke, so kena sentiasa bersih. So cuci tangan kamu sentiasa. So nanti insya-Allah kita akan buat eksperimen PK. Kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma hari Jumaat esoklah. So terima kasih banyak-banyak sebab hadir kelas saya hari ni. Ada apa-apa soalan tak daripada Mukris dan Adila? Ada.
Confirm. Cepat benar nak keluarnya. Okay, cikgu soal lagi sekali. Muklis, ada berapa banyak mikroorganisma Muklis? Ada berapa yang kamu belajar tadi Muklis? Sebutkan satu. Apa? Nama dia dah. Namanya lah. Apa namanya? Sekejap. So, saya ingat balik. Lamanya nak ingat dia kan. Nama dia Protozoa. Protozoa. Okay, bagi saya satu contoh protozoa. Hebat sangat kan cakap protozoa. Apa benda contoh protozoa tadi? Ya, dah Cikgu Jana tanya. So, apa bentuk? Bentuk slipper. Ingat tak bentuk slipper tadi kau kata? Slipper kau lagi cantik tadi kau cakap? Ni cikgu ada tunjuk tadi. Ni Ni apa nama dia ni? Muklis. Protozoa. Ya, tahulah protozoa. Nama ni apa contohnya? Paramecium. Paramecium ni kamu ingat je parameswara. Kamu ingatlah protozoa tu parameswara. Boleh? Kalau susah sangat. Ya, Muklis. Boleh Muklis? Okay, sebut lagi Muklis ada berapa banyak mikroorganisma? Tak perhati deh. Ada 5 mikroorganisma. So, sebutkan 5 tadi Muklis. Yang pertama, apa? Fungus. Fungi. Okay, lagi kedua. Fungi ni apa? Alga. Fungi ni apa? Kulat. Ingat? Kulat. Kemudian alga. Kemudian Protozoa. Kemudian bakteria. Kemudian virus. Okay, antara kelima-lima ni mana yang paling kecil yang tak dapat kita tengok dekat mikroskop cahaya, kena guna mikroskop elektron? Yang mana satu? Virus. Mana yang paling besar yang boleh kamu tengok? Fungus. Alga. Fungus atau fungus tu selalunya kalau dekat roti tu, yang roti dah berkulat tu, yang mana satu? Fungi ke alga ke protozoa? Fungus. Mestilah fungus. Okey, terima kasih banyak-banyak. Adila, saya nak soal Adila pula. Adila. Sebutkan lagi sekali 5 jenis mikroorganisma. Fungi. Apa tu? Alga. Protozoa. Bakteria dengan virus. Pandailah, tak tengok pun saya punya nota. Baguslah. Okey. Ingat sekali lagi alga ni bentuknya macam mana. Okey, so kamu nanti kerja kamu adalah tengok balik. Okey, saya nak tunjukkan kamu balik. Okey, yang ini. Saya stop presenting, saya tunjuk yang ini. Mana saya punya ni? Okey. Ini. Okay, ini nampak tak ni? Adila nampak tak? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okay, yang ini yang cikgu bagi kat kamu tu, Muklis. So, kamu kena buat nota ringkas sahaja. Kalau susah sangat cikgu, saya tak nak. Saya nak photostat, boleh? Photostat lah suka hati kamu lah. Tapi asalkan kamu ingat. Macam mana kamu nak ingat? Kamu buatlah, lukislah macam mana bentuk dia. Okay, so itu sahaja kelas kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir. Cikgu ada bagi 2. Okay, 2. Megat kelas kita pukul Megat 4 kan? Megat kelas 4 Omega. 4 Omega pukul 12.30 lah Megat. Okay, Megat. Okey. Dah salin cikgu semalam. Dah salin dah. Dah lukis dah. Oh, lukis pun kena Alah, kokoklah rajin. Ya, kamu salin sampai mana? Yang semula. Yang cik bagi. Okey. So, ingat dan fahamkan. Muklis, nanti jangan lupa salin ya. Tengoklah kalau rajin. Kau memang suka sangat jawapan kamu yang tidak memotivasikan cikgu. Okey, so jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak-banyak. Esok jangan lupa ya kelas kita. Okey, cikgu.
Okey, jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Go. Sama.